Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang sangat baik kan. Stephen Covey kata, we always begin with the end in mind. So sama juga dalam kita menyambut perayaan pun, kita kena ingatlah apa yang kita nak akhirnya. Contohnya, nampak macam nak bergembira, betul? Sebab memang Raya Syawal adalah masa yang diberikan oleh Allah, oleh agama untuk kita meraihkan kemenangan kan. Jadi kita naklah berbelanja sedikit, berhias kan. Tetapi Islam menganjurkan kita untuk bersederhana. So, kita perlulah untuk merancang, buat perancangan supaya kita dapat beraya dengan gembira, dengan ceria, tetapi tidaklah kita merasa lepas tu poket kosong kan, terseksa pula lepas habis raya, alamak tak ada duit kan, tengah bulan dah tak ada duit. Jadi kita perlu merancang. Yang pertama, tetapkanlah bajet kita. Kalau untuk setiap ahli keluarga, berapa kita punya bajet. Macam kalau saya selalunya ada sinking fund, kita panggil sinking fund ataupun tabung yang khas untuk hari raya. So that bila raya kita tidaklah korek simpanan, ambil duit daripada tempat-tempat lain. Kita ada spesifik tabung untuk hari raya. So kita tahu raya ni setiap tahun, so dah boleh buat tabung tu every year. Daripada tabung tu lah kita letakkan perancangan kewangan kita untuk kuih-kuih raya, untuk baju raya, perkara-perkara yang wajib adalah, duit raya kan, nanti anak minta, anak saudara minta kan. Jadi adakan tabung khas dan berbelanjalah mengikut bajet tersebut. Jangan exceed, jangan terlebih, ataupun jangan berbelanja tidak mengikut apa yang dirancang lah. So kalau ada anak ramai, berapa bajet seorang, berapa banyak baju raya. Kalau kita ada banyak ni je amount yang kita dah, orang kata apa, simpan, tengoklah berapa banyak baju yang sesuai harga bajunya kan, untuk dibeli. Bukannya nak 3 pasang baju, beli. Tak. Okay, saya ada bajet banyak ni, saya mampu beli berapa pasang. Dan juga tengok harga yang mampu milik, kan, dalam within kita punya range, ataupun nilai itulah. Okey, memang best kan. Sebelum ni dalam beberapa tahun kita raya dalam PKP, tak boleh beraya. Sekarang ni dah start boleh beraya balik. Dia punya, orang kata apa, hutang raya dulu pun tak habis lagi rasanya kan, yang masih PKP tu. Jadi apabila berhari raya balik dalam kegembiraan kan, berkumpul bersama sanak saudara, kita letakkan dalam fikiran kita untuk mengelakkan pembaziran. Jadi bila ada mindset tu, mungkin kita boleh merancang bersama-sama, bincangkan, mesyuaratkan menu contohnya. Bukannya semua orang bawa balik, cuma kuih raya. Balik kampung, seorang ni bawa 5, seorang ni bawa 10. Jadi sesedar banyak sangat kuih raya. Boleh bincang adik-beradik. Sekarang ada WhatsApp group kan? Bincangkan dalam WhatsApp group. Okay, siapa nak bawa balik apa? Yang ni bawa kuih apa? Yang ni bawa kerepek apa? Supaya tidak berlaku pembaziran. Yang keduanya, bincangkan menu hari raya bersama-sama. Okey, first raya nak masak apa? Okey, kadang-kadang macam banyak selera kan. Boleh susunlah menu hari kedua, hari raya pertama, menu hari raya kedua. Dan asas kepada wadah hari raya ni kalau boleh biarlah seimbang. Taklah semuanya macam nasi kan. Nasi biryani lah, nasi impit, nasi dagang, semua nasi. Cuba rancang, mungkin boleh kita gunakan asas yang sama. Contohnya nasi impit. Nasi impit, boleh buat nasi impit dengan rendang. Nasi impit soto kan. Nasi impit apa lagi kita boleh buat? Lontong. Jadi kita dah ada satu karbohidrat dan selebihnya adalah berunsurkan protein, berunsurkan sayur-sayuran kan, vitamin kan. Jadi nasi yang lain hari kedua pula. Contohnya kira juga bilangan. Kadang-kadang kalau dah sediakan lebih daripada satu menu, tak perlulah ada 20 orang atau 30 orang, 40 orang dekat rumah. Setiap menu tu untuk 40 orang kan. Perut kita bersani je. So bahagikan. Okey, kalau dah ada 40 orang, menu ni mungkin untuk 20 orang je. Yang ni pun untuk 20, yang ni untuk 10. Kita ikut pengiraan yang munasabah. Betul kita nak meraih. Kalau tak cukup, boleh masak lagi. Kalau membazir, sayanglah. Possible kan benda yang munasabah untuk berlaku lah kan. Kita pun main, orang kata estimate, anggar-anggar kan. Lepas tu tiba-tiba ramai pula yang diet. So makanan yang berlebihan bolehlah disimpan lah, jangan dibuang. Simpan dalam peti sejuk untuk dimasak semula ataupun dipanaskan semula esoknya ke kan, ataupun diubah suai lah. Supaya lebih menarik. Kadang-kadang ada orang dia tak suka makanan dipanaskan kan. Ataupun boleh juga sedekahkan. Sedekahkan kepada jiran tetangga, kepada orang-orang yang memerlukan kan. Dan kalaulah makanan tu boleh disimpan untuk di frozen atau disejuk beku kan, boleh juga packing elok-elok, labelkan kan. Contohnya satu bekas tupperware ni letak rendang, katakan rendang daging lebih kan, letak, and then tampal lah label rendang daging, tarikh bila, masukkan
dalam freezer. Jadi kita boleh panaskan semula bila lepas raya ke, ataupun kadang-kadang kita boleh frozen kan, supaya kalau ada tetamu-tetamu sepanjang musim perayaan, kita boleh mudah, kita boleh keluarkan, panaskan dan hidangkan kan. Tapi masih segar lah, sebab makanan frozen ni tahan lama kan. So itu antara perkara yang kita boleh buat lah. Yang penting jangan buang. Okey, kalau dari segi persiapan raya, ada banyak lah kategori kan. Baju, mungkin kalau orang yang ada rumah, dia nak hiaskan rumah. So sama juga, rancang, ikut bajet kan. Kalau baju, ikut bajet. Selalunya berapa hari yang raya tu boleh baru, memang kita sunat pun pakai baju yang baru kan. So hari raya pertama, mungkin hari kedua, kalau bajet mengizinkan, mungkinlah boleh sampai hari ketiga. Tapi kalau tak, boleh pilih baju-baju yang lama tapi masih baru, masih cantik, jarang dipakai untuk dijadikan baju raya juga kan. Kemudian kalau dari segi perabot rumah kan, selalunya kita nak nampak cantik meraikan hari raya kan, mungkin daripada kita beli baru, kita boleh susun. Susun baru, bukan beli baru tapi susun baru, ubah suai cara susunan supaya nampak fresh, nampak baru. Jadi orang datang pun nampak macam lain je rumah kita, sedangkan kita mengubah susunan. Selain daripada tu, persiapan kuih raya, kerepek-kerepek raya, yang itu pun tak perlu beli banyak kan. Cukup untuk kita, orang kata apa, kalau biasanya 3-4 jenis pun dah cukup. Kerepek pun jangan beli 10, beli 3, beli 4 kan. Itu pun banyak dah saya rasa. Dan sebenarnya kalau kita tengok sekarang ni, jualan ni dia bukan macam masa nak raya je ada. Sepanjang masa ada. Jadi beli dulu sikit, kalau nak habis boleh beli lagi. Sekarang ni supply ni tak putus Malaysia sekarang ni. Jadi tak perlu nak beli banyak-banyak kan. Kadang-kadang kita nak bagi hadiah, rancanglah yang ni berapa orang kita nak bagi hadiah. Sebab kita macam mana kita memberi hadiah, kita juga mungkin akan menerima hadiah. Biskut raya, kuih raya kan. Jadi tak perlu beli banyak. Beli sekadarnya, tak cukup, baru top up. Soalan tu sangat bagus kan, sebab akhir-akhir ni potongan sehingga 80%, potongan sehingga 50%, beli satu free satu. Kita perlu berhati-hati sebab promosi-promosi ni ada dia punya catch kadang-kadang kan. So kalaulah promosi hujung-hujung tu sale, kita barang dah cukup, tak payah pergi. Jangan goda nafsu kita sendiri kan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi kalau barang dah cukup, tak perlu. Walaupun di sale, walaupun di murah. Sebab apa? Beli kerana perlu, bukan beli kerana murah. Pegang motor tu, beli sebab perlu kan. Bila kita beli kerana murah, kita bimbang kita akan overspend lah. Walaupun nampak macam murah, sekali beli 5, ataupun beli benda yang kita dah ada. Oh tak apalah, baju raya dah ada 3-4 pasang, oh ni baju nak pergi open house pula kan. Jadi sebab nak cari alasan pula sebab nak beli. So kita nak elakkanlah perkara-perkara seperti itu. Kita belajar untuk bersederhana. So kalau nak beli pun make sure betul-betul sale. Memang kita tahu harga ni asalnya berapa. So harga yang sekarang ni memang betul adalah harga promosi. Okey, bulan Ramadan kita banyak pergi iftar. Bulan Syawal kita banyak pergi open house, banyak berziarah, mengeratkan ukhuwah seperti mana yang dianjurkan oleh agama lah, which is very good, sangat bagus kan. Tetapi amalan yang bagus tu kita jaga supaya tidak terpalit dengan pembaziran. Contohnya, kalau kita pergi open house, selalunya tuan rumah akan hidangkan banyak jenis makanan kan untuk meraihkan tetamu. Choose, pilih makanan yang kita nak makan sahaja. Ambil sikit-sikit dulu. Jangan terus kumpul atas meja ataupun ambil and then tak habis kan, dah kenyang. So ambil sikit, nanti ambil lagi. Jangan tamak, keyword dia kan. Satu-satu. Walaupun ada 3 menu utama, ambil satu dulu makan. Kalau rasa nak makan lagi baru makan. Kalau tak, bukan rezeki kita lah. Yang penting jangan membazir. Okay, and then keduanya dari segi masa kan, bukan sahaja masa, bukan maksud saya jangan membazir masa pergi berziarah, tapi bila kita membuat persiapan raya, bila kita pergi open house, jagalah masa. Jangan sampai kita membazir masa sehingga kan ada perkara-perkara lain yang merupakan tanggungjawab atau keutamaan kita tak dapat tunaikan sebab kita ralit dengan persiapan raya, kita ralit dengan open house. Pembaziran bukan hanya dari segi aspek fizikal sahaja kan, dari segi tenaga, dari segi masa pun kita nak jaga jugalah. So
So take home message untuk semua pendengar sempena Hari Raya yang akan menjelang. Kalau kita tengok kempen Wanita Ikram tentang Ramadan Sifar Pembaziran, kempen Wangi 3.0, kita tahu bahawa Ramadan adalah bulan tarbiyah kan, orang panggil madrasah Ramadan kan, bulan tarbiyah. Jadi apa yang kita dah belajar, yang kita dah cuba bina sifat dan sikap yang baik dalam Ramadan, iaitu tidak membazir, seharusnya dan sepatutnya lah kita teruskan bawa untuk diamalkan dalam bulan-bulan the rest of the year kan. Kita mulakan dengan Syawal, ujian yang besar masa Syawal kan. Daripada dah training tu, tiba-tiba terus masuk kepada bulan yang sangat menguji kita untuk berjimat cermat kan. Sebab apa? Sebab nak bergembira. Masa tu lah paling mencabar sebenarnya nak berjimat cermat, sebab kita nak happy kan, nak meraihkan. Jadi kita harap apa yang kita kongsikan, tips-tips yang kita kongsikan ini bolehlah membantu para pendengar untuk terus mengamalkan apa yang telah diusahakan, apa yang telah cuba dididik dalam bulan Ramadan kan. So kita teruskan untuk tidak membazir, elak pembaziran, tingkatkan keberkatan sepanjang tahun, insya-Allah. Okay, terima kasih kerana mendengar. Selamat Hari Raya kepada semua pendengar yang bersama-sama menonton rancangan ni. Semoga Syawal ini Syawal yang zero pembaziran, penuh dengan keberkatan dan sangat menggembirakan buat semua.